Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Rabu minggu ni test kan? Semoga berjaya semua. Macam mana pun hari ini saya kena ajar juga bab baru Faraday's Law. Sebelum ni sampai statik je kan? Elektrostatik, lepas tu daripada cas yang statik tu bila cas tu bergerak menghasilkan medan magnet. Kita hanya belajar hari tu magnetostatik. Bila cas tu bergerak dengan laju yang seragam dia menghasilkan magnet yang statik. Ataupun kita tengok daripada magnetic bar dapat magnet statik lah. Hari ni saya kena masuk tajuk baru lah. Maxwell equation untuk time varying wave. Maknanya dah tak statik lagi. Electric field tu dah boleh bergerak, dynamic, dan magnetic field pun dynamic. Dan minggu depan Dr. Lam akan ajar pasal wave propagation. So semua dah baca tak nota chapter 9 dalam Sadiku? Bukan nota, chapter 9 dalam Sadiku Electromagnetics tu tentang time varying Maxwell equation. Kalau dah baca bagus, kalau belum baca dah tapi tak faham. Okay, tak apa, at least dah baca. Itu yang kita datang belajar ni. InsyaAllah sama-sama belajar. Okay, bagus kalau yang dah baca. Yang belum baca nanti harap baca lepas ni untuk tambah pemahaman. Dan juga boleh betulkan kalau saya silap lah. Okay, Maxwell equation. Nampak kan? Nampak doktor. Nampak doktor. Thanks jawab pakai voice. Pasal saya bila buka slide ni saya dah tak nampak you all lah. Tengok pun chat. Chat box saya dah tertutup. Anak saya ambil handphone saya buat lari. Saya ada laptop je depan saya ni. Jadi saya nampak slide je. Tak nampak orang. Okay. Kita tahu belajar ni agak susah tapi kita keep going. Each step might harder but don't stop. Okay, sikit lagi. Sampai to the top. Okay, cuba. Okay, chapter 6 ni Maxwell equation. Saya rasa sebelum ni Dr. Lam pun dah tunjuk Maxwell equation tapi hingga sampai yang statik je lah kan. Gauss law, Ampere's law. Yang time varying kita akan tengok hari ni insyaAllah. Okay, okeylah. Faraday's law induce current. Sekarang kita cakap pasal Faraday's experiment. Tengok ada yang masuk tak? Induction process atau yang the induced electric. Okay, you naik basikal malam-malam. Macam mana you pasang lampu dekat basikal tu? Ada siapa nak jawab? Macam mana lampu kat basikal berfungsi kalau malam-malam tu bawa basikal? Guna dynamo. Dynamo. Akhirnya. Okay. Macam mana dynamo berfungsi? Ada tahu? Saya dah baca juga tadi chapter ni. Geseran. Geseran. Sikit lagi. Kurang sikit. Ada siapa nak
Rushdan cakap dia potong magnetic flux. Betul. Rushdan betul lah Rushdan, potong magnetic flux. Lebih kurang lah tu Faraday's law. Sebenarnya macam mana boleh induce elektrik, macam mana elektrik terhasil. Kalau you tengok empangan, macam mana daripada air yang mengalir dekat empangan tu boleh menghasilkan elektrik. Konsep lebih kurang lah macam dynamo tadi. Kata Rushdan pun potong magnetic flux. Okay, kita tengoklah Faraday's punya eksperimen. Ni gambar ni saya rasa macam you all pernah buat kan eksperimen ni. Letak okey, kita ada yang belah kanan ni, kita ada gelung yang menghasilkan magnetic field. So, dia ada bateri, ada loop banyak ni menghasilkan ada arus lalu, dia akan menghasilkan magnetic field. Lepas tu satu gelung lagi yang terlekat pada galvanometer. Bila gerak magnetic field potong loop yang belah kiri ni, galvanometer akan berubah. Jarum dia bergerak lah, maknanya ada elektrik terhasil dalam circuit ni. So apa yang Faraday simpulkan dalam ni, penerangan kat slide ni macam lah, panjang lah. So dia kata bila bateri tu disconnected atau reconnected, buka tutup bateri, maknanya magnetic field tu berubah lah kan, ada tak ada ke, ataupun dia jauhkan, dekatkan apa tadi, dua loops tu, maknanya magnetic field pun akan terpotong-potong lah, berubah-ubah kan dekat loops tadi. Jadi galvanometer akan deflect. Tu dia menghasilkan electromotive force atau kita panggil EMF. EMF kita salah tulis. Okay. So Faraday's law yang ni lah ni. Faraday's law kata electromotive force in any closed circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux linkage by the circuit. Electromotive force ni kalau dalam equation lah, Faraday dia tak buat equation lah gitu. Tapi bila dia punya law tu masukkan dalam equation, electromotive force sama dengan rate of change, time rate of change of magnetic flux. Highlight lah. Oops. Time rate of change of magnetic flux. Maknanya kalau dalam equation d pi per dt ni lah. Lepas tu dalam equation ni ditambah kali dengan n ialah bilangan number of turns of circuit. Bilangan relay time dekat circuit tu. Dan okey. Dan dia kata negatif dekat equation ni ialah disebabkan oleh Lenz's law. Dan ada satu lagi law di sini. Maknanya elektrik yang terhasil tu arah dia berlawanan daripada medan magnet yang menghasilkan dia. Flux yang producing arah elektrik yang terhasil. The induced voltage at such way to oppose the flux producing. Dia nak lawan benda yang dia produce. Sebab dia negatif. Kita boleh tengok next
Lah contohnya tadi ni lah. Kalau dynamo, you all ada dynamo. Dynamo tu dalam tu ada magnet, permanent magnet yang menghasilkan medan magnet. Lepas tu ada loop kan, lilitan ada masuk lagi. Ada lilitan dalam lilitan wire kan dalam tu. Lepas tu sambung dekat mentol. Jadi bila dynamo tu berpusing, medan magnet tu berubah lah potong loops tu dan menghasilkan elektrik. Itu contoh yang simple lah. Dan kita ada contoh macam empangan pun sama juga. Dekat empangan air mengalir, dia memusingkan turbin tu berpusing, so magnetic field dia berubah. Potong sikit lah. Jadi menghasilkan elektrik. Apa lagi contoh? Kalau tengok generator, electric generator, kita pusingkan motor dia tu kan, guna apa-apalah, guna minyak ke apa ke, pusingkan motor dia tu. Bila dia pusing, magnetic field berubah, menghasilkan elektrik. Macam so kalau electric generator tu dia source menghasilkan elektrik dia, apa-apa yang pusingkan generator tu lah kan. Apa lagi, banyak lah contoh dia. Transformer pun dulu you all ada belajar juga kan, transformer dah berapa kali belajar. Kat sekolah dah belajar electric principles berapa kali pun dah belajar dah, banyak kali dah belajar tentang transformer pun. Hasil daripada Faraday's law, induced EMF ni lah. Tak apa, yang transformer nanti kita tengok. Okay, EMF ni, so tadi equation dia kita tengok kan, VEMF sama dengan inilah equationnya. Sebenarnya automotive force yang Faraday's law kata sama dengan sama dengan time rate of change of magnetic flux. Inilah time rate of change of magnetic flux. Lalu kita tambah, kalikan dengan n, number of turns, dan dia negatif. Dan oleh kerana flux ini sama dengan integral B dot ds, boleh tulis dalam bentuk ni lah. Ini yang equation belakang ni guna untuk macam untuk selesaikan problems ke, tak apa, nanti kita tengok. Dan Lenz's law dia kata induced voltage adalah dalam arah opposite to the flux producing it. Okay. Kita pergi next slide. Ada yang masuk lagi ya? Okay. So ni tak kisah sangat lah. Kita pergi laju je lah. Saya skip je. Ini tapi kalau ada nak tanya, you cakap je lah, bagi suara lah. Saya tak nampak ni message dan apa-apa semua ni. Okay, EMF terbagi kepada 3 cara lah dia dihasilkan. Satu cara ialah loop tu static, tapi kita vary dia punya
magnetic field. Contoh dekat mana? Macam transformer lah. Nama dia pun transformer EMF. Kat sini tulis nama dia pun transformer EMF. So, contoh terdekat transformer lah. Loop dia static. Source dekat, kalau transformer dekat dia punya primary loop dia, source dia kita time varying kan. Lepas tu dia menghasilkan elektrik dekat secondary loop. Okay, tak apa. Okay, ada jenis kedua pula. Loop dia pula bergerak. Loop atau konduktor dia lah bergerak. Magnetic field dia pula static. Dipanggil yang ni motion EMF. Equation dia lain sikit lah, tak apa. Kita tengok. Lepas tu kita ada kedua-duanya bergerak lah. Moving loop in a time varying magnetic field. Maknanya konduktor tu pun bergerak, magnetic field pun bergerak. Jadi kita gunalah dua-dua equation. Equation transform EMF campur dengan equation motion EMF. Tengok. Tadi transformer EMF changing magnetic field B. Loop dia static. Kita gunalah equation Faraday's law tadi. Sama je. Equation Faraday's law. Negative N VEMF equal negative N integral surface integral delta B per delta T. Sama lah yang tadi sama Faraday's law. Cuma saya rasa integral dia termasuk dekat dalam delta ni termasuk dalam integral. Tengok slide balik tadi. Yang tadi delta dia keluar kan daripada yang tadi, alamak. Sorry anak saya kacau. Alamak. Masalah pula saya punya PowerPoint. Kita terkeluar. Sorry. Keluar. Tak apa, slide saya lambat buka. Kita tengok ni. Okay. Tengok ni je lah. Transformer satu contoh Kita ada static loop. Kita ada static loop, primary loop, secondary loop. Transformer tahu kan? Dah biasa belajar kan? Dia boleh ubah apa? Power electric, power, voltage untuk first loop dengan secondary loop. Ada yang masuk lagi? Kejap anak saya main. Yang ni saya buka website je lah. Relations apa? EMF equation of transformer and equation of transformer. Mana dia? Dia punya source mana-mana je kan? Okay. Dah banyak kali belajar transformer ni. Apalah. Tahulah. Phi adalah flux and one number of primary turns and two number of secondary turns. F adalah frekuensi, E1
RMS value of primary induced EMF itu RMS value of secondary induced EMF. Okay. Ataupun biasa you tak payah guna E pun, you guna V1, V2 pun lebih kurang Kalau E ni dia ada darab dengan apa? Tak apa, RMS value. Okay, tak apa. Kita nak tengok yang penting je. Okay, oleh kerana transformer ni input dekat primary loop tu ialah arus ulang alik AC current. So dia ada sampai maksimum turun lah kan. Daripada kosong ke maksimum flux. Perubahan flux tu kita dapat 1/4 F. Ke total T tu 1/F. So syukurlah 1/4 F daripada kosong ke maksimum. So tadi guna Maxwell equation kata rate of change, time rate of change of flux kan. So delta T ialah 1/4F daripada persamaan Maxwell, Faraday's law tadi. Okay, so persamaan ni boleh juga diubah kepada 4F ni naik atas. So 4F V lah. VEMF dia ialah 4F V volt. So dekat ni pasal dia tak tunjuk dalam bentuk V. Dia tak tunjuk dalam bentuk VEMF, dia gantikan kepada E. So kena ada RMS value lah. Okay, sorry. So kalau V dia 4FV, kalau jadikan RMS value dia darab dengan 1.11 lah. Okay, tak apa, ni tak apa. Terus kita skip, pergi dekat ni primary dengan secondary electric field dia. So primary EMF dia sama dengan N1 berapa bilangan loop dekat first loop tu kan. Lepas tu compare dengan yang kedua, secondary windings dalam dia punya tadi lah. So rasa you dah berhasil belajar transformer ni. Ni ulang kaji je ni. Kita dah masuk Faraday's. Okay, daripada persamaan yang ni tadi, kita boleh dapat equation E1 sama dengan N1 darab bla bla bla, itu sama dengan N2 darab bla bla bla. So kita dapat persamaan yang ini. Okay, equation ni lah. Okay, pintu tu. So equation ni lah kan. Yang biasa you guna dalam ambil dari website bang. Ataupun K tu pun boleh langsung equation. K tu ratio, transformation ratio. So equation ni saya rasa you dah biasa tengok. V2 per V1 sama dengan N2 per N1. Ini ingatlah tak apa. Tak ada masalah exam semua open book. Okay, kalau current pun
Alamak, saya punya ni. Jadi, okay, current pun samalah daripada Ohm's law V1 I1 sama dengan V2 I2. So kita dapat V1 per V2 sama dengan I2 per I1. So boleh dan masukkan di dalam persamaan ni tadi yang ni lah. Masukkan yang K belah-belah. Okey lah, saya rasa equation ni dah biasa tengok. So balik semula kepada slide saya. Mana slide saya? Sorry. Slide ni pun main tempat-tempat ni. Tadi kita tinggal kat mana? Kat sini. Ni ada example guna Faraday's punya equation lah tadi sebenarnya. Kita tengok transformer dulu lah. Transformer saya rasa dah biasa dah dengan equation ni. Lepas tu power dia pun power dekat power dekat primary dengan secondary sama dia. Itu VPIP sama dengan PSIS. So power dia sama. So contoh ni pun contoh saya ambil dulu budak tahun 1 ni. Saya waktu saya ajar mechanical student. So contoh dia senang je lah. Input dia ada 2400 volt. Dekat secondary keluar 240 volt step down. So dan dia kata ni ideal transformer. Dia ada 100 turns dekat primary. Dan ratio yang K tadi itulah V2 per V1 240 per 2400 dapatlah N. So 0.1. Dah ada jawapan ni. 0.1 K tadi. Number of turns secondary side saya boleh gunalah 2400 per 240 sama dengan 100 per N2 boleh dapat N2 lah. N2 ialah 100 bagi 10 dapat 10 turns. Okay. Guna je lah equation tadi. Lepas tu value of input and output current. Input output current guna je lah equation tu. Kita ada 15 k VA. So maknanya kita ada power ni. Power dengan dekat input dengan output sama. Sorry. Dah terlompat. Power dia sama 15,000 input output, maknanya kira lah sendiri dapat current I berapa, current tu berapa. Okay. Lepas tu, saya rasa saya ada tambah tadi. Tak hilang tak apa. So kalau ideal transformer efficiency dia berapa? Misalnya dia tanya efficiency of this ideal transformer, efficiency berapa? Ada siapa? Efficiency untuk ideal transformer berapa? Alamak, tak ada orang jawab. Agak-agaknya. Okay, tak apalah efficiency. You buatlah kira-kira ni semua. Efficiency lepas tu you cakaplah 100%. Ada terus semua efficiency dia memang 100% lah. Okay, kira lah semua dia punya power.
input power, output power sama. So satu batas lah efisiensi dia. Okay. Apa yang saya buka? Okay. Setakat ni ada soalan? Transformer EMF. Saya skip tadi ada siapa nak jawab? Nak tanya ke? Nak komen ke? Tadi saya tertinggal ni. Okey. Ini penting juga ni. Jadi kita sampai sini kan? Faraday punya equation campur dengan Lenz law. So misal kalau dalam gambar rajah ni B magnetic field ke atas dan berubah bertambah warna-warnanya. Dia berubah, dia tambah ke atas daripada loop ni. Jadi guna hari tu kita tengok arah arus guna apa? Tangan kanan boleh kan? Tangan kanan. Kalau arah ke atas sepatutnya kalau guna tangan kanan arah ke atas, jari tu ke atas kan, dia akan nampak arus dia sepatutnya counterclockwise lah, arah lawan jam. Tapi pasal Lenz law ni dia kata negatif, direction dia memang arah berlawanan dengan yang mengubah dia, magnetic flux yang mengubah dia. So nak lawan arah yang tadi tu, arah lawan jam tadi, so arah current yang terhasil dalam loop ni arah jam, clockwise. Idea arah sini lah, clockwise. Terhasil memang dia nak lawan yang mengubah dia. Kalau boleh dia nak tetap kan. So kalau mengubah dia tu arah ke counterclockwise, dia kan yang terhasil ni lah clockwise. Dan faham kan? Lenz law tu. Di berlawanan. Okey, yang ni nak masuk Maxwell ni. Salah satu Maxwell equation ni. Okey, Faraday's law ni tadi. Kita ada equation V EMF sama dengan VEMF sama dengan negatif integral delta B per delta T dot ds. So VEMF juga sama dengan close line integral bagi E. Ini kan dah belajar dulu hari tu kan? Bab 1. So boleh samakan jika n sama dengan 1 lah, loop dia ada kita samakan equation ni. So ni dot ds, ni dot el, kita guna Stokes theorem. Awak dah belajar Stokes theorem tak? Sebelum ni pasal kalau you ambil math stream memang adalah Stokes theorem. Tak apa, kalau you tak ambil math stream pun Stokes theorem macam ni lah. Kalau close loop integral, line integral, kalau dia boleh berubah kepada surface integral dengan kita curlkan. Sekarang vektor dia ialah curlkan vektor E ni, electric field. Curlkan electric field, dia boleh close, maknanya dia sama dengan lah. Close line integral ni sama dengan surface integral bagi curl E. Kita nak samakan dot ds tu tadi, kiri dengan kanan. Jadi dah sama dot ds, kanan pun dot ds. Akhirnya dapatlah equation yang bawah sekali ni. Curl E sama dengan negatif delta
delta V per delta T. Ini salah satu Maxwell equation lah. So maksud equation ni dalam bentuk differential form ni kita nampak maksud dia ialah time varying magnetic field induced electric field, kan? Yang kanan ni time varying magnetic field. So dia boleh menghasilkan electric field. Itulah Maxwell dia kumpul dia benda-benda yang dah ada kan, kumpul. Salah satu Maxwell punya equation lah ni. Time varying magnetic field induced electric field. Okay. Ni example kalau kita kata dia ada n turns conducting wire, loop dia radius A, okay. Connected to resistor R in the presence of magnetic field given by magnetic field dia ialah V0 2 y hat plus 3 z hat sin omega t. Okay, magnetic field dia punya equation lah. So, sekarang cari magnetic flux. Nak cari V kan? So, boleh dia guna macam-macam lah. Dia nak guna apa? Okay, tak kisah sangat lah. Dia nak guna flux sama dengan BA pun boleh. B ni darab dengan A, luas loop ni. Luas apa? Pi R squared kan? R dia sekarang A, pi A squared. So, banyaklah cara pun. Lepas tu B ialah transformer EMF. Saya tak tengok sangat, dah lupa. Okay, transformer EMF. So dia suruh cari VEMF lah. Dia bagi N ialah 10. B berapa ni? 0.2 Tesla. Radius ialah 10 cm. Omega ialah 10 kuasa 3. Okay. Jadi you suruh cari VEMF, you masukkan lah dalam equation tadi. VEMF sama dengan negative N. Mana equation kita? Negative N integral ni ataupun negative N delta V per delta T. Delta V dah dapat kat tadi. Dah kira dekat A ni tadi, V dah dapat. Masukkan lah. Delta V per delta T. Okay. Negative N. Dia lah senang ni. Polarity. At T equal 0. Ada mau masuk lagi. T equal 0. Okay. Polarity kat T equal 0. Maknanya voltage. Perbezaan voltage antara 1 dengan 2 ni. Okay. Bila T0. Induced current in circuit. So cari jika R adalah 1 kilo ohm. So you kira je lah, guna Ohm's law pun boleh. Relation I, dah dapat R, dah dapat V tadi. Cari je lah I. So yang E pula ialah E tak boleh kan? E tak boleh. Okay, what is the transformer EMF if B dia tekanlah nilai B dia ialah E. So masuk je kan dalam equation. Pun dapatlah E. Dapatlah jawapan E. Okay, tak apa. Yang tadi ada lagi satu, motion EMF.
Tadi transformer EMF kan, loop dia statik. Sekarang loop atau konduktor dia bergerak, magnetic field pula statik. So dia yang bergerak jugalah, berhitung medan magnet. Saya rasa kes dynamo dengan magnetik yang different yang berubah, loop statik. Turbin dekat empangan rasanya yang berubah ialah dia punya turbin tu, turbin punya konduktor. Magnetic field dia yang statik. Silalah. Dia tak apa. Manalah janji ada bergerak kan. So yang ini kena equation dia kena tengok Lorentz force. Ni sepatutnya dah belajar dalam bab sebelum ni. Dah belajar belum? Ke yang ni yang Dr. Lam skip? Saya pun tak ingat yang mana Dr. Lam skip. Lorentz force. Dia ada equation ni dekat magnetik punya. Dia boleh guna tangan kiri framing ataupun genggaman ibu jari kanan je lah untuk tengok force, force ni. Daya medan arus ataupun ini arus medan kita apa ataupun UB ni ya, dia guna apa cross product kan, U cross B, guna jalan tangan kanan U cross B dapat arah daya. Dulu dah belajar kan awal cross product. Okay, U cross B. F ni daya magnet. Lorentz force ni daripada magnetic force lah. Fm ni daya magnet sama dengan charge darab velocity darab cross dengan B, magnetic field. Kita tak pasti Dr. Lam dah ajar belum hari tu. Kedua yang ni dia skip gitu. Okay. Apa pun you boleh tengok balik buku Sadiko tu, sebelum tu dah ada. Okay, apa? So daripada persamaan Lorentz force ni, kita samakan dengan E lah. E sama dengan F per Q sama dengan U cross B. So dalam gambar belah bawah kanan ni ditunjuk konduktor ni bergerak kanan. Kita ada magnetic field yang bulat ni. Kalau tanda macam ini, magnetic field dia out of page lah. Nak panah ke depan kan. So dia keluar daripada page. Arah EM ni dia guna cross product je lah. U cross B. U arah kanan, B keluar page. Maknanya guna tangan kanan punya genggaman tangan kanan U cross B. Dapat arah ke bawah. Electric field dia arah ke bawah. Okay. Cross product kan. Okay, dan sekarang okay, daripada persamaan tadi lah. VEMF ialah integral E dot dl. So sekarang E dia ialah U cross B dot dl. So persamaan ni lah yang kita guna untuk kira VEMF dia. Kalau ni dalam bentuk vektor, kalau bentuk skala dia macam ni dia. Negatif U B darab dengan panjang konduktor VL. Okey, tak apa. Sama je. Yang ni pun samalah. Macam tadi UBL ataupun dalam skala dia ni UBL
arah dia boleh guna je gambar kanan tu U cross B tu. Okay, tak apa. Ni contoh dia lah. Contoh motion EMF. Kalau dekat motor, dekat generator, motor ada magnetic, permanent magnet dia statik kan. Magnetic field dia statik, motor yang berpusing. Generator pun sama lah. Generator berpusing, okay. Sama je. Okay. Kalau ada apa-apa soalan beritahu. Tak faham ke? Senyap je, saya tak tahu. Ini contoh bagi motion EMF tadi lah. Kita ada loop yang ni. Lepas tu ada satu konduktor dia boleh bergerak, slide ni macam dekat rail. Kata constant with but the length of x not increase with time as according to one slides at a uniform velocity in a static magnetic field B. Note that B increases linearly with x. The bar starts from x equals 0 at t equals 0. Find the motional EMF between terminals 1 and 2 and the current I flowing through the resistor R. Assume that the loop resistance, okay, loop resistance dia sangat kecil lah berbanding dengan R yang terhasil. Okay, maknanya bar yang 3, 4 ni bergeraklah daripada X dengan kosong dia bergerak kanan velocity U, medan magnet keluar page. Okay, so kira apa tadi? Motional EMF, VEMF dia, VEMF dia U kali B. U dia apa? U dia bagi lah, tak bagi. Okay lah, ni dia dah ada tengok dulu kan. UBL. L dia apa tadi? L dia L. B dia ialah BX. X sekarang ni ialah jarak ni. BX. X ialah jarak ni. Jarak ni ialah apa? X sama dengan U. Sorry. Okay, velocity U ialah, velocity adalah X per T kan? Ada orang tengok ni? X per T. Alah, velocity punya unit pun dia tahu, meter per second. So, jarak X per T. U sama dengan X per T, maknanya X ialah UT. X sama dengan UT. So masukkanlah dalam BX, B not X. B not X ialah UT. Darab L. So daripada equation VEMF dia ialah apa tadi? Negatif U B L. Kita dapat UB ialah B not UT. So dapat lepas tu darab L. So dapatlah ni. Boleh faham ni? Tak tulis, malas tu. Faham ke? Tulislah sikit. Tadi kan di motional EMF. Motional dia ada ni lah. EMF. Faham tak? Untuk kes yang tak faham lah apa saya cakap tadi. Tadi persamaan awal kita U B L kan. Sekarang U dengan L tetap L
dia dah bagi L, U dia bagi U, V dia bagi ni nilai. So negatif U, V dia ialah V naught. Tulis ni. X dia ialah UT kan. Velocity distance per time, maknanya distance ialah velocity darab time. So L lepas tu dapatlah jawapan ni. Boleh okey, senang ni. Current kita cari, kita cari current kita dah dapat V. R dia bagi apa? R dia bagi R lah. So guna Ohm's law je lah. Ohm's law I sama dengan DIR. Guna IR. V per R lah. I sama dengan V. So yang ini kita dah dapat atas ni pun dengan R je. Okey. Siap. Apalah. Okey, sekarang EMF bila dua-dua berubah dengan masa. Apa tadi? Kita punya magnetic field berubah, B berubah dengan masa, kita punya loop atau conductor tu pun berubah dengan masa. So kita kena guna dua-dua equation. Transform EMF dengan motion EMF equation. Samalah, campurkan total EMF. Dapat general equation. Ini je. Equation dia. Sama je. Faraday's law tadi lah. Okay. Kalau kita tengok transformer EMF, delta dia belah dalam integral kan. Kalau Faraday's law tadi dekat luar integral. Inilah persamaan Faraday's law yang total EMF ni. Sama je. Okay, ada contoh. Kalau shorting moves to the right, tadilah dia berubah gerak ke kanan with velocity and through two wheels as shown in figure below. Line EMF at the bar if EMF dekat bar ni. Jika bar located at Y sama dengan 8 dan B dia, tengok B dia berubah dengan masa ni. B dia tak statik kan, nampak dia darab T. Nampak ada T dekat equation B ni, maknanya dia berubah dengan masa. Yang ni bar dia statik, maknanya dia suruh cari EMF V yang B berubah, transformer lah, transformer EMF. Transformer PR, transformer EMF. Yang B pula bar moving. Dia bagi U ni dan B dia statik pula, tak ada barang masa. So yang ni motional EMF lah, dia suruh cari motional EMF. Yang kedua, yang C pula, sorry, yang ketiga. Bar moving. Bar bergerak dengan masa, berubah dengan masa. B dia pun berubah dengan masa. Yang ni kita guna equation yang last ni lah. Tak boleh campur atas ni. Boleh mana-mana. So je lah dalam equation. So saya nak tunjuk nanti kira sendiri dapat answer dia.
je dalam formula. Okay, kita masuk topik lagi satu, displacement current. Kita nak kejar ni, sekarang dah sejam dah. Saya takut you dah penat. Biasa saya ajar tak sampai 1 jam saya berhenti rehat dulu. Kalau dah penat tu, you senang-senang lah sikit. Okay. Displacement current. Tadi kita dah dapat satu Maxwell equation kan, yang nampak kan slide saya? Okay, nampak. Satu Maxwell equation dekat Faraday's law yang ni. So sekarang displacement current ni kita nak cari lagi satu guna Ampere's law. Displacement current ni kita nak lagi satu Maxwell equation lah yang berkaitan dengan Ampere. Tapi ni bagi time varying field. Okay, dulu sebelum ni kita tengok Ampere's law ialah curl H sama dengan J. Okay, kalau kita divergencekan curl H tu kosong lah. Ni divergence punya law memang apa-apa vektor H ke apa ke memang kosong. Kalau divergencekan J dapat yang ni. Ini bukan kosong kan? Divergence J tak dapat kosong. J current current punya ni. Takkan kosong. Untuk betulkan kanan dan kiri, apa kita dapat? Kita kena adakan, kita kena modify sikit dalam time varying field ni. Kita kena tambah displacement current supaya equation yang belah kanan ni, kalau divergencekan kanan kiri, yang belah kanan ni tak kosong. Sorry, yang JC ni bukan kosong lah. Tak sama dengan kosong. Divergence JC ni tak sama dengan kosong. Kena ada displacement current. Kita tambah ni JD, displacement current. Jadi equation dia kanan dan kiri jadi macam ni. Mana highlight ni saya? Boleh highlighter. So kalau jadi daripada Ampere circuit law, kita kena ubah sikit lah. Ampere circuit law asal-asalnya ada JC dia. Kita kena tambah dengan displacement current. Jadi equation dia betul. Itulah kalau dari segi formula lah, kalau tengok displacement current. Ini ada yang mau masuk. Okay. So kalau kita dapat lagi satu Maxwell equation untuk time varying field ni, yang ni. Yang ni. Maxwell equation untuk time varying field. Kita ada tambah displacement current ni. Sebelum ni saya rasa you tengok yang static field ada ni kan. Time varying field kita ada displacement current. Paksa tambah lah nak betulkan equation dia. Okay. Apa ni? Oh, okay. Ni dalam bentuk integral. Okay, tak apa. Sama je lah. Bentuk integral ke bentuk differential form. Okay, sekarang kita dah cukup empat Maxwell equation untuk time varying field. Yang first, Gauss law. Gauss law tak ada pun berkaitan dengan time.
So kita ambil je line dulu. Static dulu. Gauss law ingat lagi tak? Sorry. Sebab pertama dulu belajar Gauss law ni. Dalam bentuk differential form, integral form. Lepas tu apa ni, non-existence of isolated magnetic charge. Magnetic charge tak ada isolated non-existence of isolated magnetic charge. So equation ni saya rasa you dah belajar juga. Dr. Lam dah terangkan banyak. Okay, sekarang yang time varying field tambah ni. Yang ni tadi kita dapatkan Faraday's law. Dalam bentuk differential, ni dalam bentuk integral, dapat ni. Yang bawah ni kita dah tambah displacement current dekat Ampere's circuit law. So ada displacement current. Habis. Okay, macam differential form ni biasa dia menerangkan tentang teori dia lah. Kalau integral form ni biasa kita guna untuk menyelesaikan problem masalah kira-kira semua. Kita biasa guna integral form. Jadi 4 Maxwell equation yang terkenal ni boleh jadi rujukan selalu dalam elektromagnetik. Sebenarnya dah habis lah. Apa lah. Tenang, saya rasa dah baca juga. So displacement current tadi, inilah figure ni nak tunjuk apa. Kalau close line integral, ni ada capacitance. Kalau ada displacement current, kita boleh tarik balon ni ke bawah ni. Sama je equation dia. Equation dia tak berubah. Tapi dia ada displacement current. Apa ni aku nak terangkan. Tengok equation dia lah senang. Dalam buku Sadiku ni dah terangkan dia dah terangkan sini. A typical example of such current is the current through capacitor when an alternating voltage source is applied to its plates. Capacitor kan ada alternating voltage. So memang perlu ada displacement current. Kalau tak ada displacement current memang tak jadi teori tu. Applying an unmodified form of Ampere's law, closed path L tadi. Ini kalau kita tengok where I is the current through the conductor and S is the flat surface bound by L. Tapi if the balloon shape surface S2 that pass between capacitor, baru dapat close integral HDL ni sama dengan kosong kalau dia dekat capacitor. Because no conduction dekat antara capacitor plate tu tak ada current kan, kosong. Tu yang menerangkan perlu adalah induction current tu lah. This is contradictory in view of the fact that the same closed loop L is used untuk menyelesaikan konflik. So dia kena include tadilah displacement current. So between capacitor tak ada ni kan. Tapi I ni kena harus ulang alik lah. Kosong dengan ada nilai I tu. Jadi tu sebab dia kena ada displacement current. Sini pun sama juga. Terus integral H dl. Tak apalah, kalau faham tak faham tak apa, tengok equation pun boleh juga tak faham tadi.
Habislah. Inilah Maxwell equation. Ya, saya rasa memang sampai situ je lah Maxwell equation. Saya punya tu memang Faraday's law displacement current dengan Maxwell equation. Pun slide saya pun sampai sini je sebenarnya. Yang belakang-belakang ni exercise kalau you nak try buat. Ini adalah equation yang ada. You nak try boleh lah ni. Just guna equation V and F tadi. So memang sampai sini je. Sampai Maxwell equation of time variable. Ada soalan? Ada apa-apa tak?